Kembali lagi kita ke dalam rancangan Rampai Pagi untuk mengikuti satu segmen wawancara berkenaan dengan motivasi kewangan. Membawakan tajuk yang amat menarik sebenarnya bagi saya, Wali. Betul sekali ya, dan sebenarnya kita tidak sabar-sabar untuk bersama dengan narasumber kita Ya. pagi ini ya, Puan Afizah binti Osili, pakar kewangan untuk memperkatakan mengenai dengan perkara ini. Terus saja kita sapa beliau. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Kabar baik. Alhamdulillah, sehat ceria sahaja pada pagi ini. Tajuk kita pada hari ini, Puan, kerana kawan. Mendengarkan mungkin orang ini lengkap apa maksudnya kerana kawan. Yes. Mungkin Sebab Puan dapat waktu. mengkongsikan apa maksud Okay. tajuk So kita pada hari topik ini. hari ini seperti yang juga sudah bahas tadi juga, more kepada ketanian ini tertekan untuk berbelanja mengikut kawan ketani, tanpa menyedarkan ianya memakan ketani in long term lah. Betul. Jangka panjang. Jadi kerana kawan ini memang satu tajuk yang besar juga kalau kita perkatakannya pada pagi ini. Tetapi kita ni hari ini ingin lebih berfokus kepada impak negatif lah ya, yang didatangkan oleh kawan-kawan kita ni. Kawan ini sebenarnya boleh juga mendatangkan impak yang positif ya. Kalau kita ni pandai memilih kewangan, mendapatkan nasihat-nasihat mereka, ya bagaimana kita ni mengatur dan juga merancang kewangan kita ni. Jadi untuk memulakan wawancara kita pagi ini Puan ya, mengapa kita ni tertekan untuk berbelanja mengikut kawan? Ini yang ingin kita dengarkan terlebih dahulu lah ya. Ini yang paling kiranya orang kenapa ketani rasakan terikut-ikut tu. Betul. Okey, salah satunya adalah rasa bersaing. Macam aku macam manulah sebagai contoh macam aku rasa macam yang ni gajinya macam mana, tapi ia ada kereta mewah. Rasanya macam tapi gajiku lagi tinggi daripada ia ada kereta tu, aku pun mau juga macam tu. So rasa bersaingnya tu ada. Rasa superiority tu. Macam tu. So macam ia rasa kompetitifnya orang putih macam okey, kalau macam atunya aku aku membeli kereta yang lagi mewah daripada ia untuk menunjukkan aku ni lebih mempunyai lebih orang gaji daripada ia. Itu salah satunya. Yang kedua, tidak ingin merasa terpinggir. Yang ini yang FOMO. Fear of missing out. Tapi pasal kalau ketani ada kawan tu segrup tu yang selalu rapat, kali ini dia orang macam membawa kan ke arah restoran mahal lah tiap-tiap hari apa kan. Kali ketani rasa macam bukan budgetku, tapi selepas diorang balik itu dia cerita, ya tadinya ada cerita cari, ya tak kau anda mau ikut. Cuma tu so ketani rasa macam left out. Okey, nanti aku ikutnya. Kali yang ketiga dia dapat berkata tidak. Ani macam memanglah cannot say no. Macam kalau aku cakap pindah, ani dah mau ni, confirm dah mau sejanya. Sekarang dah ada orang mau bawa aku. So sebab itulah yang paling macam ketani ni rasa kalau anak tu sudah terpinggir, kali ketani cakap indah lagi, macam dah ada orang mau mendefend ketani, macam ketani makan tempat lain lah, aku pun mau juga. Macam ketani dah beranikan meluahkan perasaan ketani kan mau bersama bonding itu saja. Selalunya kan kalau sebelah lunch kan, kadang-kadang ada yang membawa ke restoran yang mahal ya, ada yang suka makan di kaki lima dan sebagainya ya. Tetapi begitulah apabila kita ni bersama dengan kelompok kawan yang memang pada kebiasaannya ya ada kelebihan wang ya dan suka makan di restoran yang agak sedikit mahal ya. Kita ni untuk tidak tinggal makan bersama tu, mau tidak mau, tidak dapat mengatakan tidak, terpaksa ikut juga. Betul. Ingin je ditanyakan sebenarnya Puan, daripada perkongsian Puan tadi, ada terfikir kadang kita ni untuk pintar dalam tabiat-tabiat kewangan ni, ia memerlukan kepintaran kita ni dalam kemahiran lainnya. Seperti kemahiran berkomunikasi. Macam Puan katakan tadi, kita ni dah berani cakap no, kita ni dah berani berbincang dengan kawan-kawan. Tapi sekiranya kita ni ada kemahiran komunikasi tersebut, mampu berbincang, pandai membagi tahu itu bukan di dalam set budget saya. Kawan-kawan pun sebenarnya mau jua
okey, mau je baju orang mengikut. okey. Macam Mau je in the mengikut just sebenarnya. setiap hari ke tani kan, betul kan sekali. macam mana. Hari ni aku rasa bajetku macam ni saja. Let's macam ke tani makan nasi katuk sama. Because normally macam ke tani makan benda yang indah mahal pun ke tani still sama kawan atu yang buat ke tani bahagia kan. Masa yang diluangkan bersama. Yes. Jadi Selalunya perkara ni berlaku kepada perempuan ataupun kepada lelaki? keduanya lah. Kedua-duanya. Pasal Dah mengira. kenapa orang more terdorong makan tempat yang mahal? Sekarang ni ada sindrom Instagramable food kan. Tapi boleh je kita ni buat nasi katuk tu macam mahal sikit. Jadikan nasi katuk yang Sedikit fancy lah. Siapa dapat? Siapa dapat? Satu pemikiran dan satu idea sangat bernas. Jadikan nasi katuk itu satu estetik dan Instagramable. Ya, pasal kalau kita ni melancong keluar negara kan, macam for example aku ambil salah satu country lah sebagai contoh macam Thailand, kita ni ke pasar-pasarnya kan untuk melihat, and then kita ni ambil gambar. Walaupun makanan itu murah, but kita ni mengambil gambar yang sama. So kenapa indah kita ni buat itu di Brunei? Satu idea yang sangat bernas. Betul sekali. Kadang untuk menampakkan, bukannya menampakkan hidup kita ni mewah, Yes, tapi indah. untuk mungkin orang kita ni melahirkan kreativiti kita di laman Instagram tersebut, Indah memerlukan wang ringgit yang banyak, tapi memerlukan kreativiti yang tertentu. Jadi mungkin dalam kesempatan ini Puan, mau je bertanyakan, apa sebenarnya keputusan ataupun apa sebenarnya contoh-contoh keputusan kewangan yang membuat kita ni tertekan untuk berbelanja mengikut kawan? Okey. Ya, ada dua keputusannya. Satu jangka masa pendek sama jangka masa panjang tu ada dua tu. So saya akan cakap pasal short term dulu yang jangka masa pendek. Yang ini banyaknya kita ni selalu ni macam baju sedondon. Bukan saja kawan tapi keluarga apa tu. Macam setiap tahun mesti ada kan. So macam kalau anak tu kalau sekiranya ada aku ikut membali lah, aku datang ke event itu semua orang sama. So ini yang tadi rasa terpinggir lagi kan. So macam sudah tu macam next year aku balilah. Tapi tahu yang itu melebihi bajet kita ni. Itu salah satunya tu. Kali barang elektronik. Ani macam telefon yang baru keluar apa, baru tu aku mau the first one untuk memiliki, sudah ada memiliki kan, ataupun ada some juga macam membawa kamu kita ni beli sama-sama lah telefon iPhone. Kita nya ataupun nya akan balianinya. Sama-sama lah kita ni membalinya. Sekali sudah tu kita ni rasa macam sekiranya lah kalau orang bertukar daripada iOS sama Android lah orang rasa macam regret je aku, macam ada penyesalan atau ada. Jadi dari sana macam jadi impulsif dia. Pembelian impulsif. And then belanja makan. Lain ceritanya kalau orang membawa membeli itu yang membayarkan. Jadi kalau tu salah satunya boleh cakap kau bayarkan boleh. Sama-sama kita ni macam tu. So and then jangka masa ada lagi satu belanja makan. Yang ni macam boleh, tidak salah kata ni kan belanja makan tu. Jangan jual tempat yang mewah kan belanja semua orang. Terlampau banyak tu. Sebenarnya. Kalau ini pun macam kalau hari jadi kan setahun sekali, memang awal sudah bajet tu di plan tu dapat. And then yang last kali ini tadi ada dalam buah pikiran lepas you guys cakap tadi kan membeli barang bersama-sama masa online online purchase ni. Kononnya kan men-save duit tu macam ni kata ni kau beli sama aku shipping kata ni free. Tapi in the end macam kata melihat tu macam lawak takkan makin banyak. Nah cukup sudahnya bawah cukup. So in the end bukan orang yang membawa ke tani ni pulang membeli sikit, ke tani pulang yang banyak membeli. Sebenarnya Ani mengingatkan saya tentang salah satu perkongsian oleh pakar kewangan juga di laman Instagram. Kalau kita Ani perubahan perspektif sebenarnya. Katanya kalau kita ni melihat ada potongan diskaun, bukannya kita ni men-save duit, tapi sebenarnya kita ni mengeluarkan pulang duit untuk membeli barang tersebut. Kan kadang kita ni melihat potongan diskaun 70%, artinya duit dapat disimpan sebanyak 70%. Bukan, kita ni mengeluarkan 30% itu sebenarnya. Pengalaman peribadi kan Nadira? Ya, pengalaman pribadi itu diakui. Betul sekali. Tapi kalau jua ingin mengetahui dari kita ni berbelanja mengikut perbelanjaan kawanan ni, mungkin dapat dikongsikan apa kesan-kesannya?
Okay, so kesan-kesan dari mengikut perbelanjaan kawan ni, kata ni boleh berhutang. Macam mana kalau yang jangka masa panjang tadi tu, macam perkahwinan, apa tu melancong apa tu, orang macam aku mau jual tapi aku tidak ada budget tu. Jadi aku choose mengambil pinjaman ke arah bank. Kali berhutang kan tu macam untuk ketani punya kemahuan yang sementara sahaja. Sama macam mana, perkahwinannya ni macam besar wahnya. Aku mau jual macam mana. Tapi ketani tidak tahu, mungkin ia ada macam family-nya kah yang kan menolong apa. Ketani macam seorang atau kan macam tapi kan mau tu. So ketani berhutang tu pulang. And then selepas itu towards the end ujung bulan atau macam tidak ada simpanan lah kata ni. So tidak ada simpanan yang paling bahaya. Sebab kira kalau kata ni tidak ada simpanan untuk kata ni punya masa depan. So kira yang kata ni sacrifice tu kata ni punya masa depan. So kalau you sacrifice sekarang, your masa depan is okay. Wow. So itu salah satunya lah kalau ketanian itu. So we have to see macam itulah. Macam kalau ketani lihat lah macam orang tua-tua dulu kan, diorang simpan-simpan berjari berkarehnya orang kan. Diorang simpan, tapi sudah diorang masa depan diorang okay macam masa anaknya kan belajar apa nah lah di mana mama beli duit tadi. Aku pernah melihat macam asal sikit sejalah macam for my personal experience lah macam my mom tu kan masa belajar di luar negara dan tiba-tiba ada duitnya nah kau bawa sana nyungko bukan ketani ni macam mana macam tu. So dari sanalah itu yang paling penting. And then yang ketiga yang paling important dia cukup duit. Ni kalau sudah dia cukup duit macam aku cukup duit baru tak pandai berunding ketani makan tempat murah saja. Sudah tu baru sudah tu. Tapi bila sudah ketani ada banyak duit tu baru macam tempat mahal lah sikit macam mana tu. Tidak salah makan tempat mahal tu. Tapi nyorang setkan budget tu. Jadi bertanya-tanya jutu Puana, artinya bagaimana kita ni kan mencari keseimbangan itu untuk kita ni pandai reward diri kita ni. Tapi juga kita ni pandai, orang kita ni berbelanja secara hemat, menyimpan duit dan sebagainya. Macam mana kita ni kan cari keseimbangan itu? Okay, macam sekiranya lah yang sekarang ni trending orang melancong apa tu kan. Jangan juga bulan depan melancong, baru tah ketani kan menyimpan. Paling-paling tu indah tu. Sudah ketani balik dari melancong, ketani melancong 2-3 hari saja. Sudah balik, semua bil tertunggak apa tu. Yang ketanian itu orang happiness itu sekejap saja. 1,000, 2,000 apa tu. So kalau ketani mau, aku mau melancong, macam mana kan meriwat aku mau melancong tapi maybe bukan sekarang, tahun depan. Ketani ada setahun untuk menyimpan duit tani. So ketani rasa macam sudah datang ketani pakai budget yang sudah ada. So sudah ketani pakai budget yang sudah ada, setiap bulan itu tidak ada kerasaan. Artinya mesti bijak mengatur kewangan ni jawapannya. Saya setuju sekali mesti kita bijak untuk mengatur kewangan. Jadi berbalik semula kepada tajuk kita pada hari ini kerana kawan Kadang-kadang psikologi juga memainkan peranan yang penting Ada kawan mengatakan katanya hidup sementara sahaja, duit tidak dibawa mati. Apa tersimpan banyak-banyak Kadang-kadang perkara-perkara sebegini yang boleh membuatkan kita ni membuat keputusan pada hari tersebut juga. Katanya macam akan diapa juga duit banyak-banyaknya nanti dah jadi dibawa ke hari tuanya bila lagi mau menikmati dan juga sebagainya. Kadang-kadang pengaruh-pengaruh sebegini memberikan impak dalam kehidupan kita ni. Mungkin boleh dikongsikan cara-cara kita ni untuk mengelakkan tekanan-tekanan sebeginilah daripada kawan-kawan kita ni Puan. Jadi cara-caranya salah satu jangan membuat keputusan impulsif. Macam ia membawa ketani lakas membeli macam kain ke ataupun membeli barang elektronik membeli telefon baru keluar laju macam tu. So jangan macam mana tu kacepah dimalamkan dulu. Telefonku masih baik ke apa. So ketani jangka macam kalau ketani tunggu untuk membuat ketani punya keputusan atau boleh membuat ketani berfikir 2-3 kali. So yang kedua, jadikan budget itu sebagai panduan perbelanjaan ketani. So ketani tahu ketani sudah ada set budget apa tu kan. So dari budget itu
kita ni biarkan macam okay, aku ni boleh limpasan ni. So dari sana. And then ketiga, ini yang paling important seperti yang kita ni sebut tadi, menetapkan sempadan kewangan di kalangan kawan kita ni, boundary, financial boundary kami panggil itu. So macam dari ni macam aku budgetku macam ni, macam kita ni mesti tahu kawan kita ni pun faham situasi. Everyone sama apa tu. Kalaupun ia mungkin ada lebih apa tu kan, jangan jual dia nulah hanya orang dipaksa. dipaksa apa tu. Kita ni pun macam sekali-sekala mengalah je tu kan. Macam mana tu. So bertolak ansur sebab ani kita ni berkawan ni memang jangka masa lama juga kan. Betul. So atu salah nu. Dan yang paling penting sekali mengukur baju di badan sendiri. Ada pernah kedengaran kan macam kawan mengucap miskin rupanya ke dia ni. Kalau kita ni biasa kan sama kawan atau tapi kita ni indah maksudkan macam atau itulah. mungkin sebenarnya kita ni takuti inner critic kali sebenarnya. Takut walia ni fikir saya indah mampu membeli. Kan? Bukannya kawan kadang mengeluarkan kata-kata tu, tapi mungkin inner criticnya yang kita ni takuti. Atau kan? ada juga. Ada yang macam diorang berfikir terlampau nyorang kalau aku pasal aku selalu indah tu diorang fikir aku ni karit kali macam tu. So dari sana ia rasa macam okay, aku mesti spend macam ni pasal aku punya gaji macam ni. Macam tu. So terasa macam itulah. Tapi ada juga orang macam mana tu kan, kalau kawan kita ni terbiasa, kita ni perlu tahu sama ada ton itu hanyalah sekadar ton perbualan apa tu joking saja perhibunan saja antara ketani macam. Tapi kadang-kadang orang macam kalau yenda berapa rapat apa tu kan orang ia rasa macam tercabar terpulang. Kini aku nak terbalik le. Esok datang dengan telefon bimbit baru. Wah, telefon bimbit baru ya. Satu barulah menyesal selepas itu ya. Terpaksa berikat perut selama 1 bulan lamanya. Macam Hafiza katakan tadi kan, kalau kita ni memakai saving kita ni untuk masa depan, kita ni merasakan kita mengorbankan masa depan itu kita ni untuk sebenarnya. pada ketika ini. Satu perkongsian sangat menarik Puan. Baik, kata-kata akhir ni Puan ya. 3 minit sebelum kita ni berpisah dalam ruangan wawancara ini. Okay, so kalau yang tu kan memang ada yang cakap macam tadi cakap macam hidup ketanian ni hanya sementara sini, nejokan di bawah apa tu kan. Tapi ketani mesti ingatkan lah, mana tahu ketani ada macam keluarga yang akan ketanian itu kan, kesiankan durang juga kan in that case. So dari itu salah satu yang ketani perlu pikirkan lah. And then kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan mengenai kewangan apa, kami bolehlah menghubungi kami di email address kami iaitu ask.fpab@outlook.com ataupun laman sosial kami di Facebook FPAB. Ataupun kalau kita selalu menggunakan Instagram, bolehlah mengikuti kami di FPAB_BN. Sedikit sebanyak informasi telah kami kongsikan dengan tajuknya Kerana Kawan. Terjawablah sudah mungkin pertanyaan-pertanyaan penonton kita ni di luar sana. Maksudnya apa kerana kawan? Telah banyak maklumat yang Puan telah kongsikan. Banyak juga pelajaran-pelajaran baru kami pelajari ya, macam informasi yang baru kami pelajari. Selepas ini harapnya kita ni lebih bijak dalam mengatur kewangan. Betul sekali ya. Apa yang dapat saya simpulkan sebenarnya daripada perbincangan kita ini ialah untuk banyak berbincang ya, dan juga meningkatkan kemahiran berkomunikasi ya bersama dengan rakan-rakan kita ni. Jadi kalau kita ni macam kekumpulan duit ataupun kurang perbelanjaan ya untuk bulan tersebut, cubalah untuk bawa berbincang, dan sebenarnya ia berbalik kepada diri kita ni sendiri juga. Terikut-ikutkan berbelanjalah, melihat kawan kereta mewah, kita pun mau kereta mewah. Perlu kita ni ukur baju di badan sendiri ya. Di antara kesimpulan jua yang saya pelajari daripada perkongsian Puan pada hari ini, kadang di dalam cara kita ni mengatur kewangan itu ada kaitannya dengan inner contentment kita ni. Kalau sekiranya secara batinnya, secara dalamannya kita ni sudah cukup, kita ni indah memerlukan validation ataupun approval daripada orang lain, kita ni indah akan memaksa diri kita ni tu untuk sama ataupun bersaing juga dengan orang-orang yang lain. Kerana kita ni sudah rasa puas hati kan. Dah ada rasanya orang kita ni FOMO, ada rasa ketinggalan dan sebagainya. Jadi mungkin di antara masalah-masalah kewangan itu dapat ditangani dari dalam sendiri, daripada inner contentment-nya itu sendiri ya. Betul sekali, dan telah banyak informasi yang telah Puan kongsikan Jo untuk hari ini. Terima kasih kami ucapkan berkesudian datang ke dalam rancangan Rampai Pagi mengongsikan mengenai dengan tajuknya Kerana Kawan. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu ya. Okay.